Baik, baru-baru ni memang betul ada saranan daripada Timbalan Perdana Menteri Satu, Presiden UMNO sendiri, yang disokong oleh beberapa orang daripada Parti UMNO berkenaan dengan dikatakan ingin membentangkan atau ingin membawa cadangan berkaitan dengan rang undang-undang FTPA, Fixed Term Parliament Act, iaitu pada dasarnya apabila sebuah kerajaan itu terbentuk selepas pilihan raya, untuk kerajaan itu tidak diganggu, Perdana Menteri itu tidak diganggu sehingga habis tempoh tamatnya penggal bagi parlimen tersebut. Saya melihat bahawa perkara ini daripada beberapa angle. Pertamanya, saya tak nafikan untuk kestabilan, untuk melaksanakan dasar-dasar, untuk membawa perkara-perkara on long term, ia nampak seperti seolah-olahnya satu idea yang bernas dan baik. Tetapi pada masa yang sama, flip side-nya adalah pada saya, kalau kita lihat bagaimanakah sekiranya dalam tempoh tersebut kerajaan itu gagal atau kerajaan itu tidak mampu membawa pentadbiran dengan baik, atau mungkin kerajaan itu dipenuhi dengan menteri-menteri yang sebenarnya mungkin hanya sibuk berpolitik, tidak ingin mau buat kerja dan sebagainya. Dan juga mungkin kerajaan itu dipimpin oleh ketua eksekutifnya iaitu Perdana Menteri yang mungkin tidak layak untuk memimpin atau sebenarnya kurang potensi untuk memimpin. Ini berbahaya untuk negara. Dari segi perlembagaan, kita mempunyai sistem demokrasi berparlimen dan kita mempunyai sistem raja berperlembagaan. Saya sentiasa nyatakan, dalam perkara 43, dalam kurungan 4, adanya situasi memungkinkan seorang Perdana Menteri itu hilang keyakinan majoriti atau hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini sebenarnya membawa kepada satu proses demokrasi yang sihat. Bayangkan, kalau seseorang itu dijadikan Perdana Menteri tapi dia tak perform, dia tak dapat menggalas tugas, maka apakah remedi yang ada untuk memastikan Perdana Menteri itu diturunkan? Semestinya lah ada kuasa pada tangan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk memastikan sekiranya seorang Perdana Menteri itu tidak dapat menjalankan tugas dengan baik untuk menggantikannya dengan orang yang lain. Tetapi pada masa yang sama, mekanisme bahawa perkara 43 dalam kurungan 4 itu pun ada dia punya safeguard, ada dia punya ciri-ciri keselamatan, iaitu apabila seorang Perdana Menteri telah hilang kepercayaan majoriti, dia haruslah meletakkan jawatan dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri dan juga ahli jemaah menteri yang lain. Kecuali kalau Perdana Menteri tersebut dapat sebenarnya meyakinkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk memperkenankan pembubaran parlimen. Walau bagaimanapun, pembubaran parlimen ini seperti mana saya selalu nyatakan kepada semua orang, tertakluk pada budi bicara mutlak, hak prerogatif solo Duli Yang Maha Mulia Tuanku Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, di mana Baginda akan mengguna pakai perkara 40 dalam kurungan 2 dalam kurungan B Perlembagaan Persekutuan. Sebenarnya rakan-rakan, saya melihat bahawa kebelakangan ini tiba-tiba ditimbulkan keperluan untuk mengadakan satu rang undang-undang untuk memastikan sebuah kerajaan itu kekal dalam tempoh 4 atau 5 tahunnya. Persoalannya adalah kenapa sekarang? Dan mengapakah perkara itu dibangkitkan sekarang? Dan kenapakah perkara itu tidak pernah sebenarnya dibangkitkan mungkin setahun yang lepas? Sebab itu saya berterus terang, saya berpendapat, ini pendapat saya secara peribadi dan saya rasa mungkin dikongsi oleh ramai orang di luar sana. Saya berpendapat bahawa rang undang-undang yang ingin dibawa ini dan juga dicadangkan ini sebenarnya adalah untuk kepentingan dua individu sahaja, iaitu Perdana Menteri sekarang dan juga timbalan Perdana Menterinya yang sebenarnya sebelum ini menghadapi pelbagai kes di mahkamah. Tetapi tiba-tiba saja, dan ini fakta, tiba-tiba saja apabila beliau mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri setelah memberi sokongan kepada Perdana Menteri sekarang ini, kes-kes tersebut telah pun digugurkan dan tidak dibicarakan atau tidak disambung bicaranya. So, fikirkanlah, adakah ini sebenarnya untuk demokrasi, untuk negara, untuk rakyat, mengadakan satu tempoh yang tetap di mana kerajaan tidak boleh diganggu untuk membawa polisi-polisi ke jangka masa hadapan, ataupun sebenarnya ianya hanyalah untuk melindungi hanya dua individu. Yang ini yang saya minta rakyat fikirkan dan saya harap rakyat boleh faham mengapa timing perkara ini dibangkitkan sekarang dan tiba-tiba disokong pula oleh pelbagai pihak termasuk Bersih sendiri. Sedangkan Bersih
sebuah NGO dan badan yang sentiasa memantau kerajaan seharusnya memastikan bahawa undang-undang negara ini ikuti. Dan setakat ini, undang-undang negara kita yang paling tertinggi, iaitu Perlembagaan Persekutuan, tidak membenarkan seorang Perdana Menteri itu sebenarnya stay on for power all the way. Sekiranya ada kepercayaan tersebut hilang daripada Perdana Menteri dan tiada lagi keyakinan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat, mereka boleh sebenarnya menarik balik sokongan dan Perdana Menteri itu mestilah meletakkan jawatan. Ramai yang menyatakan, kalau macam tu, kalau tidak ada satu tempoh yang tetap, tak ada fixed term, macam mana sebuah kerajaan itu nak stabil? Macam mana sebuah kerajaan itu nak mengelak daripada berpolitik? Macam mana nak pastikan ada satu ketetapan yang lama membenarkan kerajaan itu menjalankan kerja-kerja mereka dan sebagainya? Saya merasakan bahawa persoalan itu jawapannya hanya satu. Ialah untuk memastikan pada waktu yang sama apabila sebuah kerajaan itu ditubuhkan, dia mestilah ditubuhkan dengan mengambil kira satu perkara yang penting. Janganlah bermain politik semasa nak tubuhkan kerajaan. Mesti memastikan menteri-menteri atau jemaah menteri yang dipilih tersebut sebenarnya boleh buat kerja. Ramai rakyat di luar tersebut melihat bahawa perangai menteri-menteri ini kadang-kadang lebih daripada pembangkang. Seolah-olah mereka ini pembangkang. So, mereka seolah-olah menyatakan inilah politik yang sedang berlaku. Saya percaya perkara ini boleh diselesaikan. Sebenarnya kalau kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang berpegang teguh kepada prinsip undang-undang dan juga kedaulatan undang-undang dan tidak hanya melihat kepada ketua-ketua parti saja atau mereka-mereka yang dalam pimpinan parti saja untuk menjadi menteri. Dalam Perlembagaan Persekutuan, jelas menteri atau timbalan menteri tidak wajib datang daripada mana-mana ketua parti. Dan Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk melantik daripada jemaah menterinya mereka-mereka, teknokrat, orang-orang yang berkelayakan yang boleh saja dijadikan sebagai senator dan juga dinaikkan sebagai menteri. Masalah paling besar di Malaysia sekarang ini adalah kita memberi jawatan-jawatan menteri ini bukan berdasarkan merit, tetapi berdasarkan kepada kepartian mereka, berdasarkan kepada parti mana yang menyokong Perdana Menteri. Kita kena tukar prinsip ini. Ataupun selepas ini kalau ada pilihan raya, pastikan yang kita ingin bawa sebagai pemimpin ke dalam Dewan Rakyat itu adalah mereka-mereka yang berkelayakan. Bukan saja kita mengundi berdasarkan kepada logo parti itu sendiri, tetapi sebenarnya lebih kepada kelayakan calon. Saya percaya kalau kita boleh bawa cukup ramai orang yang layak dalam pelbagai bidang, yang profesional, yang mempunyai latar belakang NGO, yang mempunyai latar belakang yang kuat dalam bidang teknologi dan juga dalam bidang perbankan, bidang ekonomi, bidang undang-undang, saya percaya kita boleh membentuk satu kabinet yang kuat dan ampuh yang tidak hanya memandang kepada parti politik saja, tapi sebenarnya mementingkan rakyat. Ini yang kita perlukan.